A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada hari ini kita akan bersama-sama dalam muka surat 356 insya-Allah. Dalam surah An-Nur, insya-Allah hari ini ayat yang ke-44 dan seterusnya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sadaqallahul azim. Jadi ayat pada kali ini adalah membicarakan tentang salah satu lagi daripada kuasa-kuasa Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan di sini, iaitu perkara nombor 2. Sebelum daripada ni, pada muka surat sebelum daripada ni, dia telah ceritakan salah satu daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini pula ialah tentang penukaran yang Allah Taala buat di antara malam dan juga siang. Dan sesungguhnya itu semua inna fi zalika la'ibratan adalah pengajaran ataupun iktibar. Iktibar ni daripada perkataan ibrah. Ibrah dalam bahasa Arab artinya ialah melampaui ataupun menyeberangi, artinya menyeberangi daripada satu tempat ke satu tempat, so dipanggil ibrah. Jadi dalam bahasa Arab bila sebut ibrah tu artinya ialah kita melampaui daripada satu perkara kepada satu perkara yang lain, iaitu hanya bukan perkara ni saja, tapi dia mestilah melampaui. Jadi bila disebut inna fi zalika la'ibratan liulil absar, makna ulil absar ni ialah orang-orang yang mempunyai, kalau ikut absar maknanya mata, tapi maksud absar di sini ialah mata hati. Makna dia mata hati iaitu berfikir, nampak dengan hatinya. Jadi Allah Ta'ala jadikan pertukaran ni di antara siang dan juga malam ni, jadi sebenarnya dia mempunyai tanda boleh berfikir bagi orang yang nak berfikir. Bagi orang yang ada hati yang betul-betul boleh berfikir, maka dia akan nampak lah kan. Jadi boleh kita bayangkan kalaulah siang ni selama-lamanya ataupun malam selama-lamanya, sarmadan dikatakan dalam satu ayat yang lain, sarmadan ila yaumil qiyamah, maknanya berterusan. Jadi apa akan jadi kalau malam tu berterusan? Manusia tu gelap lah. Makna apa jadi kalau siang tu berterusan? Siang berterusan maknanya tidak ada malam. Jadi bila tidak ada malam maknanya tak adalah nak tidur, tak boleh, susah lah kan jadi Allah Ta'ala jadilah cantik tu kan Jadi ada malam dan juga ada siang. Ada malam pendek, ada malam siang panjang. Ada kemungkinan sama di setengah-tengah tempat macam tempat kita ni kawasan tropika jadi kawasan khatulistiwa. Jadi dia sama lebih kurang malam dengan siang, kecuali sedikit lah. Tapi orang-orang yang ada musim panas, musim sejuk, maka dia akan ada kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Jadi adalah orang bertanya kan, apa hikmahnya kadang-kadang tu kita berpuasa ni ialah mengikut bulan Ramadan, tidak mengikut bulan Disember ke, bulan Jun ke, bulan Julai ke. Sebab kalaulah kita boleh fikir secara mudahnya ialah kalaulah Allah Ta'ala jadikan puasa tu bulan Julai ataupun bulan Disember, sebab benda-benda ni semua ni bulan Julai, bulan Disember, Januari ni sebenarnya dah ada dah di zaman Nabi SAW. Bukan sekarang je ada, tapi dulu dah ada dah. Sebab apa? Memang manusia ni menggunakan perkiraan tu, iaitu perkiraan Qamariyah dengan Syamsiyah, iaitu mengikut bulan dan juga mengikut matahari. Jadi benda tu ada tujuannya masing-masing lah, bulan dan juga matahari tu. Tapi Allah Ta'ala telah mengambil bulan Qamariyah ni menjadi perkiraan untuk puasa, haji dan juga lain-lainnya, sehingga selepas daripada 30 tahun maka pertukaran tu akan berlaku lagi. Jadi kalau 15 tahun, maka bulan Ramadan tu bagi orang yang berada di musim sejuk, maka dia akan dapat balik musim panas. Jadi begitulah pertukaran tu sebenarnya memberi faedah kepada manusia. Jadi di sini la'ibratan. Jadi maknanya sebab itulah kita kena fikir juga tentang malam dan juga siang tu.
Seterusnya ialah ayat yang ke 45. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, dan Allah Ta'ala telah menciptakan kulla dabbah. Dabbah ni ialah semua benda yang melata di atas muka bumi. Itu kalau ikut terjemahannya ialah semua benda yang bergerak di atas muka bumi. Kalau ikut asalnya, dabbah ni ialah binatang yang berkaki 4. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh digunakan juga, disebut kat sini kullad dabbah, semua yang bukan hanya yang berkaki 4, tapi semua sekali yang tak ada kaki, yang ada kaki 2, kaki 4, sebagaimana disebutkan dalam ayat ni. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata dia menciptakan khalaqa kullad dabbatin, menciptakan semua benda yang melata ni, yang bergerak ni. Jadi ialah semua dabbah ni asalnya maknanya seperti mana yang saya sebut tadi kan. Kemudian dabbah ni digunakan pada semua binatang yang ada ruh. Jadi binatang ni ada ruh juga macam manusia kan. Cuma ruh tu berbeza-beza lah. Jadi bila dipisahkan di antara ruh dan juga jasad, nama dia mati. Jadi bila Allah Ta'ala sebut kullad dabbatin, semua dabbah tu termasuk semua benda yang hidup ni. Kemudian min ma'in, semua benda tu adalah Allah Ta'ala cipta daripada ma'. Ma' ni ialah air. Tapi apa maksud air kat sini? Kalau ikut dalam tafsir jalan lain, dia kata air kat sini maksudnya ialah nutfah, iaitu air mani lah kan. Iaitu campuran tu maknanya lelaki dan perempuan, jantan dan betina, maka dia akan menjadi haiwan. Jadi hasil daripada sinilah maka ulama-ulama lah buat kesimpulan kan, mengatakan bahawa memang betul. Ulama-ulama sains lah, ulama ni maknanya saintis lah, yang telah membuat penyelidikan, mengatakan memang betul bahawa semua benda tu adalah datang daripada gabungan tu. Kemudian adalah salah kat sini penafsiran ni. Ada kan orang-orang apa ni dipanggil orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan sebagainya, yang kata bahawa semua benda ni berasal daripada air, iaitu semua benda ni datangnya duduk dalam air, kemudian mereka ni merangkak keluar daripada air itu, kemudian naik. Jadi itu adalah kepercayaan sesat lah kan, yang menyalahgunakan. Jadi ada juga orang Islam yang membuat penafsiran macam tu, iaitu semua binatang ni daripada air. Tapi maksud yang kita sebut tadi, air di sini ialah air mani. Faminhum man yamshi ala batnihi. Jadi Allah teruskanlah menceritakan ada yang jenis berjalan di atas perut seperti ular. Wa minhum man yamshi ala rijlain. Ada yang berjalan di atas 2 kaki seperti manusia, seperti burung. Wa minhum man yamshi ala arba'. Ada binatang yang berjalan di atas 4 kaki, iaitu binatang-binatang seperti kuda, seperti lembu dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala tak sebut lagi yang lain-lain ni, tapi dia termasuk di dalam yang selepas daripada tu, iaitu yakhluqullahu ma yasha. Allah Ta'ala ciptakan apa yang dia kehendaki. Jadi dia nak gini, berjalan kaki 8, kaki 20, kaki macam-macam kan. Ada seperti kita kata lipan, banyak kaki dia. Ada serangga-serangga berkaki 6 biasanya. Jadi makna lebih tu Allah Ta'ala tak sebut lah kan. Tapi termasuk dalam yakhluqullahu ma yasha. Allah Ta'ala menciptakan apalah yang dia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi nak katanya Allah Ta'ala ni boleh ciptakan apa saja yang dia nak. Dia berkuasa. Kalau dia nak macam mana. Setengah-setengah benda mungkin telah dijumpai oleh manusia lah pada hari ini kan. Kemungkinan ada lagi binatang yang tak dijumpai. Kadang-kadang manusia ni kan dia masuk dalam hutan ni, masuk hutan Amazon, masuk hutan Afrika, masuk hutan batu sana, masuk dalam ikan di bawah lautan tu, dia akan jumpa binatang-binatang baru. Jadi ditulislah spesies-spesies tu. Itu adalah kerja manusia lah. Tapi nak katanya ialah Allah Ta'ala tu boleh mencipta semua benda dan dia mampu untuk buat benda tu semua. Ayat 46, laqad anzalna ayatin mubayyinatin. Seterusnya Allah Ta'ala sebut sini ialah Allah Ta'ala kata laqad anzalna, kami turunkan ayatin, tanda-tanda, mubayyinatin, yang menjelaskan. Ayat-ayat yang menjelaskan, tanda-tanda yang menjelaskan. Jadi ada 2 bacaan mengikut ahli qurra, iaitu ahli kiraat dalam membacakan mubayyinatin tu. Ada satu bacaan sama seperti yang sebelum daripada ni yang kita ceritakan. Ada yang kata mubayyinat, ada yang baca mubayyanatin. Maknanya ya tu ada baris bawah dan ada baris atas. Jadi kalau mubayyinat, iaitu ayat-ayat itu yang menjelaskan. Menjelaskan apa?
menjelaskan hukum, menjelaskan adab, menjelaskan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Itu mubayyinatin, iaitu ayat Quran yang menjelaskan. Tapi ada juga yang kalau ikut bacaan yang kedua tu, iaitu mubayyanat, artinya ialah ayat-ayat yang dijelaskan, bukan menjelaskan, tapi ayat-ayat yang dijelaskan. Dalam erti penafsiran dia ialah maknanya semua ayat-ayat ni Allah Ta'ala jelaskan. Jelaskan melalui apa? Sama ada melalui ayat di tempat yang lain ataupun Allah Ta'ala jelaskan melalui datangnya Nabi menjelaskan dalam hadis dia. Maknanya tidak ada yang confuse ke, tidak ada benda yang tak boleh difahami ke yang ada dalam Quran ni. Itu ayat mubayyanat. Kemudian wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah Ta'ala lah yang menunjukkan kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Ke jalan yang lurus itu ialah Islam. Mengikut penafsiran tafsir jalan lain. Seterusnya ayat 47. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di zalik wa ma ulaika bil mu'minin. Jadi ayat 47 ni Allah Ta'ala datang semula, kembali semula menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik. Jadi kalau ikut ni dah tinggal dah sekejap tentang orang munafik ni. Sekarang datang balik. Dalam surah An-Nur ni nak cerita balik di antara sifat-sifat orang munafik. Jadi kita boleh fahamkan, kita boleh tahu sebelum daripada ni yang kita belajar, iaitu bila sebut tanda ayat-ayat munafik ni, tanda-tanda munafik ni ataupun ayat yang berkenaan dengan orang munafik, maka itu tandanya surah ni adalah surah Madani. Sebab di Mekah dulu tak ada apa? Tak ada ayat yang menceritakan tentang orang munafik kerana tidak ada orang munafik. Jadi itu kita panggil dia at-tarbiyah bil ahdas kan, iaitu tarbiyah dengan peristiwa. Maknanya bila kita hadapi satu peristiwa, maka turunlah ayat yang berkaitan, yang nak mengajar manusia tentang mengajar orang mukmin terhadap peristiwa tersebut kan. Jadi itu adalah lebih mudah, lebih dapat difahami apabila ada ayat, apabila adanya peristiwa. Jadi peristiwa orang munafik ni, orang Islam ni akan sentiasalah nak kenal. Jadi ayat-ayat turun ni, maka dia menjelaskan lagi. Kalau mungkin kalau tidak ada ayat ni, mungkin orang Islam ni akan ni betul ke sifat ni munafiknya. Jadi bila Allah Ta'ala ceritakan inilah sifat munafik, maka clear lah bahawa inilah sifat munafik. Jadi kita kata ada dua munafik ni, ada dua. Satunya munafik sifat, satunya munafik betul-betul munafik. Jadi yang zaman Nabi ni memang ada betul-betul orang munafik yang Allah Ta'ala cerita, maka itu mereka ada depan tu. Tapi kita sekarang ni, kita tidak tahulah, kita tidak boleh mengatakan orang ni munafik tak munafik. Sebab apa? Munafik akidah ni hanya diketahui oleh Allah saja dan diceritakan kepada Rasul. Sebab benda dalam hati kan. Jadi sekarang ini yang ada pada kita pada hari ini ialah sifat-sifat munafik. Jadi agak berbeza sikit lah sifat munafik dengan orang tu munafik. Orang munafik tu akidah. Jadi sifat munafik ni sifat-sifat yang ada pada orang munafik. Yang ayat di sini ialah ayat yang menceritakan tentang sifat orang munafik. Sifat munafik, tapi pada zaman Rasul tu memang mereka ni boleh confirm lah. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasul. Mereka berkata, mereka tu ialah orang munafik. Orang munafik ni berkata, kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan Rasul. Wa ata'na, dan kami akan taat. Itu cara percakapan orang munafik kan. Mereka ni sungguh-sungguh. Dalam ayat selepas daripada ni kita akan tengok lagi kan. Mereka ni sungguh-sungguh. Tapi kita tengok ayat ni dulu, iaitu 3 perkara mereka katakan. Kami beriman, kami percaya pada Allah, kami percaya pada Rasul, kami akan ikut cakap apa yang kamu cakap wahai Muhammad. Summa yatawalla fariqum minhum. Tapi tiba-tiba sekumpulan daripada mereka. Sekumpulan ini ialah maknanya ada macam-macam tafsir lah kat sini. Adakah sebahagian saja daripada mereka bersifat macam tu? Tak kan? Jadi orang munafik ni itu dicerita macam wakiknya. Apa yang berlaku ialah bila mereka ni rasa satu benda tu tidak menguntungkan mereka, mereka akan yatawalla. Yatawalla tu maknanya larilah. Lari, tak nak terima. Mim ba'di zalik, selepas daripada mereka bercakap tu. Wa ma ulaika bil mu'minin. Jadi Allah Ta'ala kata mereka ni sebenarnya tidak beriman.
Yang beriman tu hanyalah cakap saja kata beriman, tapi sebenarnya mereka ni tidak beriman. Kemudian wa iza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Tu lagi sifat munafik kan. Jadi benda ni kemungkinan lah kan akan berlakulah di kalangan kita kepada kita kan. Kadang-kadang kan sifat ni iaitu apa? Apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk liyahkuma bainahum, untuk menghukumkan di kalangan mereka. Maknanya untuk menetapkan hukum, tak apa kita balik pada Allah pada Rasul. Tapi mereka ni apa? Mereka ni mu'ridun. Mereka ni tak nak terima, berpaling. Kalau mu'ridun ini ialah kalau ikut penafsirannya a'rada ni ialah memang terus cakap tak nak bukannya berfikir dulu ke, bukan ambil masa ke, tak mu'ridun tu terus mereka ni berpaling. Dan ikut al-tafsir ialah maksud di sini berpaling ni ialah apabila satu benda tu tidak menguntungkan mereka. Sebab mereka ni pilih-pilih juga kan. Iaitu antara sifat munafik ni, dia tengok kalau apa yang ditetapkan oleh Islam tu, ditetapkan oleh Nabi lah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat sini, dalam peristiwa di zaman Nabi tu, kalau benda tu untungkan mereka, mereka akan terima. Tapi kalau benda tu tidak menguntungkan mereka, merasa tak menguntungkan mereka, maka mereka akan tolak. Iaitu dijelaskan oleh ayat selepas daripada tu, iaitu ayat 49. Dia kata apa? Wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi muz'inin. Kalaulah keputusan tu memberi hak kepada mereka, maknanya memberi keuntungan kepada mereka, mereka akan cepat-cepatlah segera. Maknanya mereka ni pilih kan, memilih apa yang menguntung, apa yang tak untungkan mereka dalam hukum Islam ni. Jadi ini adalah sifat munafik kan. Jadi jaga-jagalah kita semua kan, iaitu kita sepatutnya orang mukmin ni dia akan apa? Dia akan terima apa saja. Apa saja yang kita nak kata macam menguntung ke macam tak menguntung, kalau benda tu ketetapan Islam, maka kita kena terima. Sebab apa? Sebab dia mesti menguntungkan kita, dia mesti membawa kebaikan pada kita, walaupun kita tak mampu tengok benda tu, kita tak mampu nak berfikir benda tu baik ataupun tak baik. Jadi seterusnya sini ialah Allah Ta'ala kata afi qulubihim marad, ada ke dalam hati mereka ni ada penyakit dia kata ni. Amir tabu, ataupun mereka ni ragu-ragu. Jadi dia antara kan mereka ni ada sakit iman lah maknanya kan, iaitu kufur sakit tak ada iman ni. Amir tabu, ataupun mereka ni sebenarnya adalah ragu-ragu terhadap hukum tu. Mereka tak percaya ni Muhammad menipu ke, Muhammad an yakhafuna. Jadi dalam ayat tu kata am yakhafuna an yahifallahu alaihim. Mereka takut apa? Yahif ni artinya ialah tidak cenderung ataupun tidak menguntungkan mereka. Jadi Allah ni menzalimi mereka. Jadi mereka ni pun menganggap Allah Ta'ala ni tidak adil. Jadi adil lawan dia zalim kan. Jadi yahif tu artinya ialah Allah ni tidak menyebelahi mereka. Jadi mereka berfikir macam tu kan. Berfikir macam Allah Ta'ala ni ada hukuman-hukuman dia, ketetapan Allah ni tidak menguntungkan mereka. Jadi dia boleh fikir macam tu. Itu adalah pemikiran cara orang munafik kan. Bal ulaika humuz zalimun. Allah kata sebenarnya mereka lah yang zalim, bukannya Allah yang zalim. Sebab mereka nak tuduh Allah, tapi mereka tak guna perkataan tu mereka guna perkataan yahif. Tapi yahif tu artinya ialah zalim lah sebenarnya. Innama kana qaulal mu'minin. Kemudian Allah Ta'ala balik pada ayat 51 ni, cerita sepatutnya macam mana. Sepatutnya orang mukmin ni, kata-kata orang mukmin iza du'u ila Allahi wa rasulihi, bila diseru kepada Allah dan Rasul, liyahkuma bainahum, untuk berhukumkan di kalangan mereka ni, an yaqulu sami'na wa ata'na. Sepatutnya kita terimalah sepenuhnya kan. Kalau kita terima sepenuh tak menguntungkan kita, kita terima tak menguntungkan kita, itu adalah sifat orang munafik. Jadi orang Islam sepatutnya sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang berjaya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Allah ulang lagi, iaitu siapa yang taat pada Allah, siapa yang taat pada Rasul, dan siapa yang takut pada Allah, wa yattaqhi. Ada dua bacaan kat sini, wa yattaqhi, qaf tu mati kan, tapi ada satu bacaan lagi, wa yattaqih, dengan qaf tu hidup bagi bawah Jadi dua-dua tu adalah bacaan Waman, jadi siapa yang taat pada Allah, siapa yang taat pada Rasul, takut Allah, kemudian dia bertakwa kepadanya. Bertakwa ni kalau terjemahannya takut jugalah kan iaitu faulaika humul faizun. Mereka itulah sebenarnya orang-orang yang faiz. Dan yang terakhir dalam ayat ni, Allah balik lagi
cerita lagi. Yang tadi tu Allah Ta'ala cerita tentang orang munafik. Macam ni mereka ni. Sepatutnya orang mukmin macam ni. Tak sepatutnya macam tu. Yang terakhirnya dalam muka surat ni, ayat 53, Allah Ta'ala kata, wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Mereka ni bersumpah. Maknanya tak cukup mereka kata kami beriman saja. Tapi mereka ni bersumpah. Billahi, bersumpah dengan nama Allah lah. Maknanya, kalau bersumpah dengan nama Allah tu, wa billahi wa tallahi. Tu menggunakan nama Allah kan. Jahda aymanihim. Jahda ayman tu ialah sumpah. Jahda tu bersungguh-sungguh maknanya. Mereka ni bersumpah, bukan bersumpah biasa, tapi bersumpah bersungguh-sungguh. La in amartahum la yakhrujunna. Kalau kamu suruh, la in amartahum, kalau kamu suruh mereka bagaimana? Iaitu suruh untuk berjihad. Sini mereka kata kepada Nabi lah seolah-olahnya kan, hey Muhammad, beritahulah demi Allah kata, kalau kamu nak suruh pergi mana-mana, berjihad mana-mana ke, kami akan la yakhrujunna. Tengok kan, dia ada situ ialah apa ni, ada nun kan. Nun tu nama dia nun taukid. Nun tu bukan hanya nun mati, tapi nun bersabdu. Dia ada dua taukid ni. Taukid ni maknanya menyungguhkan, sungguh-sungguh kan. Kami akan keluar. Itu kan. La yakhrujunna, itu la yakhrujunna. Nun tu bersabdu menunjukkan bersungguh-sungguh tu tinggi bukan hanya nun mati. Kul la tuqsimu, katakan wahai Muhammad. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi supaya berkata kepada orang munafik ni, la tuqsimu, jangan duk bersumpah lah. Ta'atun ma'rufah. Ta'atun ma'rufah maknanya apa? Maknanya cakap kamu nak taat ke, kamu nak ikut keluar ke, kamu itu semua ma'rufah, tahu belaka dah maknanya. Ma'ruf tu maknanya, ma'ruf kat sini ialah tahu dah, kami tahu kan. Iaitu sebenarnya itu adalah penipuan. Kerana apabila dia datang daripada orang munafik, kalau kata macam mana pun, itu adalah memang ketaatan yang memang ma'rufah, ketaatan yang memang saja main-main saja kan, yang dusta saja. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah tahu apa yang kamu buat, iaitu orang munafik buat dan juga kita lah kan, apa yang kita buat Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Jadi setakat itulah ayat 53. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi lah dalam sesi yang akan datang insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.